Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam subjek sains komputer tingkatan 4. Okey, kita dah masuk tajuk 2.0 untuk pekalan data. So, kita tengok tajuk-tajuk yang ada dalamnya. Reka bentuk pekalan data hubungan. Okey, kekunci dia ada dua. Kekunci primer dan kekunci asing. 2.2.2. Kekunci primer dan kekunci asing. Belajar dah ni. Umi, apa masuk kekunci primer? Umi? Apa dia kunci primer? Bukan kunci umum. Apa dia kunci primer? Apa dia? Kekunci asing. Yang ni, apa masuk kekunci asing? Okey. Tengok Okey. Sebelum tu kita kena tahu dulu kunci hubungan. Kunci hubungan Jadi suatu entiti boleh dihubungkan dengan suatu entiti yang lain. Ingat tu. Ni yang awak kena buat nanti, perhubungan antara entiti. Jadi suatu entiti boleh dihubungkan dengan satu entiti yang lain. Melalui apa? Melalui kekunci. Melalui kekunci lah. Itu kita ada buat kan, one to many, one to one, many to many. Okey. Entiti-entiti diwakilkan sebagai jadual-jadual dalam pekalan data. Bila awak create jadual, satu jadual itu ialah entiti Kunci hubungan maksudnya dia menghubungkan jadual-jadual yang mewakili entiti-entiti dalam satu hubungan. Okey. Jadi kunci inilah yang akan menghubungkan antara entiti Kunci hubungan maksudnya ialah nama atribut khusus dalam jadual yang digunakan untuk mengekalkan integriti data hubungan. Jadi kunci hubungan Bila awak menghubungkan antara dua entiti itu, jadi itu dipanggil kunci hubungan. Tujuannya ialah untuk kita mengekalkan integriti data hubungan. Terdapat dua kunci hubungan, iaitu kunci primer dan kunci asing. Kunci primer biasanya kita jadikan atribut yang unik, kan? Contohnya ID pelajar. Dan kekunci asing ini ialah kekunci primer yang terdapat pada entiti yang lain. Okey, entiti yang lain. Katakan satu entiti murid. Awak buat ID dia, katakan ID murid. Itu ialah kunci primer pada jadual pada entiti murid. Lepas tu kita ada lagi satu entiti namanya entiti pinjaman. Dalam tu juga ada ID murid. Okey. Jadi ID murid pada entiti pinjaman itu di entiti murid ialah kunci primer. Bila dia ada yang sama, itu kita jadikan sebagai kunci asing Kena beza Kena tahu ni kunci primer dan kunci asing. Pasal ini yang kita akan membuat perhubungan antara entiti. Nanti dalam kerja khusus nanti awak kena buat Okey, apa yang dimasukkan dengan kunci primer? Mempunyai nilai yang unik, iaitu hanya satu-satunya saja. Dia tidak boleh yang sama. Hanya dia seorang je. Sebab itu dikatakan unik nilai yang unik. Dan dalam database itu hanya dia satu je nilai tersebut. Tidak boleh berulang. Tidak boleh dibiarkan kosong. Untuk kunci primer tidak boleh kita biarkan kosong.
tanpa mengisi data dalam barisnya. Kena masukkan data. Tidak boleh mempunyai nilai yang sama. Dan juga tidak boleh ada nilai yang sama dalam kekunci primer. Data dia, rekod dia. Nilainya tetap dan tidak berubah. Okey. Ini contoh kekunci primer. Kekunci kepentingan kunci primer. Tujuannya ialah untuk kita pastikan rekod tidak bertindih, tidak ada pengulangan, jimat ruang stor komputer, menjimatkan ruang stor komputer, beri identiti unik bagi setiap rekod. Jadikan data lebih utuh. Mudahkan proses carian dalam capaian rekod. Okey, boleh ingat kepentingan kunci primer. Ada 5. Nanti cikgu tanya dalam soalan periksa ya. Yang kedua, kunci asing. Kunci asing ni ialah atribut yang mengandungi nilai kunci primer daripada jadual sasaran. Boleh faham tak? Boleh faham tak ni? Hidayah. Kunci primer. Dia merupakan atribut yang mengandungi nilai kunci primer daripada jadual sasaran. Kunci asing ni. Boleh faham tak? Boleh? Zo, boleh? Contoh. Katakan contoh lah. Ni tadi kan. Awak kena buat yang ni tadi kan. Perhubungan. Okay, contoh. Katakan kita ada table. Okay, yang pertama entity. Atribut ID. Ni ialah. Okay. Lepas tu kita ada lagi katakan nama. Apa lagi? Nomor dan sebagainya lah. Okay. Lepas tu kita ada lagi entiti yang lain. Entiti atribut ID, nama penjaga, KP, apa. Ini kan dia sebagai kunci primer. Dan dalam entiti penjaga kita ada ID murid. Okay. Nampak tak? Dalam entiti penjaga dia ada ID murid. Dalam entiti murid tu dia sudah ada sudah ada ID murid kan? Jadi ID murid pada entiti penjaga ini dia akan jadi kunci asing. Boleh? Kalau kita ada satu saja entiti, dia hanya ada kunci primer. Kunci asing tak ada. Kalau kita ada lebih daripada 2 entiti ataupun 3 entiti, dia akan wujud kunci asing. Kunci asing tu macam mana nak cari, nak buat, kita kena tengok, kita tengok entiti yang lain yang jadi kunci primer. Jadual yang ingin mewujudkan hubungan akan menambahkan atribut kunci primer daripada jadual sasaran sebagai kunci asing. Itu maksud dia. Entiti yang satu lagi kita jadikan kunci primernya sebagai kunci asing pada entiti yang lain. Okey, itu masuk kunci asing. So kena faham betul-betul lah. Kunci asing dengan kunci primer. Nanti awak kena buat lah. Ini contoh. Kita tengok contoh. Jadual pinjaman. Entiti jadual pinjaman. Entiti pinjaman. Dia ada kod buku, dia ada ID murid. Dia ada tarikh hantar, dia ada tarikh pulang. Okey. Kunci primernya kod buku. Kunci asalnya ID murid. Sebab apa? Sebab
dia pada entiti peminjam, dia ID murid dijadikan kunci primer. Dia mula-mula kita buat dulu apa ni peminjam, entiti peminjam. Kita jadikan ID murid sebagai kunci primer, dia ada nama, dia ada nombor telefon, atribut dia. Lepas tu kita buat entiti pinjaman. Buku kita jadikan sebagai kunci primer. Dan untuk jadikan apa ni kunci asing pada entiti pinjaman, kita tengok, kita ambil apa ni daripada entiti daripada kunci primer pada entiti peminjam. Boleh faham? Dalam jadual hubungan pinjaman, tengok jadual pinjaman awak atas tu. Dalam jadual hubungan pinjaman, terdapat 4 atribut. Kod buku, ID murid, tarikh pinjam dan tarikh pulang. Lajur untuk atribut kod buku tidak boleh dibenarkan kosong. Maksudnya kunci primer tak boleh tinggal kosong. Kena isi. Dan setiap satu nilai atribut adalah unik. Tiada ulangan. Mesti tidak boleh berulang. Okey. Selain atribut kod buku, satu lagi atribut yang menarik ialah ID murid. Juga dia unik. Perhatikan bahawa atribut ID murid ialah kunci primer dalam jadual peminjam. Oleh yang demikian, ID murid dalam jadual peminjam menjadi perhubung kepada jadual peminjam. Itu set hubungan dia. Kita hubungkan melalui ID murid pada kunci asing untuk entiti pinjaman dan pada entiti peminjam pada kunci primer dia. Okey, boleh faham nak buat set hubungan?